Dua perniagaan yang digabungkan menjadi satu kedai lah. Satu workshop untuk servis kereta dan satu lagi spa untuk kecantikan wanita. Tahu spa kan? Bukan? Okey ya. Setelah kami bincang, kami tulis, kami buat muhasarah. Jadi kami buat satu keputusan. Inilah perniagaan yang kami buat. Dan getah kerja ni akan diterangkan oleh ahli lah. Syamil, Amir. Okey. Azmi dan Amir. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Semangat sikit. Waalaikumsalam. Okay. Tujuan kita pilih perniagaan workshop dan spa adalah untuk kita membantu orang menyelesaikan masalah penjimatan masalah masa yang boleh dijimatkan dalam satu masa lah. Apabila si ayah pergi ke bengkel workshop, si isteri boleh ke spa untuk treatment. Itulah target kita. Dan kita nombor 2, kita dapat menyelesaikan masalah isu penampilan wanita yang selalu nak kelihatan cantik. Of course. Betul kan? Betul. Dan servis masalah kereta. Okey, yang B tahu dan mahu. First kali dia social media. Okey, perniagaan workshop dan spa ni dia lebih senang nak di-advertise di social media. So macam kalau buka Facebook ke IG apa-apa boleh nampak lah. Ada dekat situ, workshop dan spa. So nombor 2, flyers dan banner. Nombor 2 ialah flyers dan banner. So nanti dia workshop dan spa ni dah ada pekerja-pekerja dia boleh edarkan flyers dan banner ke rumah-rumah untuk bagi masyarakat umum tahu lah yang ada kedai workshop dan spa ni. Okay, so nombor 3, iklan. So macam kedai workshop dan spa ni, dia punya iklan akan keluar dekat TV lah. Tengok macam akan menarik perhatian umum lah bila tengok kat TV. Okey, sekejap. Pinjam mic. Okey, itu iklan yang kita akan buat kan? Untuk Bagi tahu pada semua kewujudan. perniagaan kita. Okey, nak tulis apa tu? Tuan-tuan nak promote apa sebenarnya? Bila kita buat iklan, kita akan buat kat Kad dan banner. media sosial. Kita akan buat dekat apa lagi? Flyers Flyers and banners dan iklan. dan iklan. Apa yang akan ditulis? Fikir tak benda tu? Okey. Apa dia? Nanti aku masuk. Okey, soalannya adalah apa yang akan diiklankan Okey, pertama-tama sekali saya nak recap balik apa yang telah ahli-ahli kumpulan saya terangkan tentang apa masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya yang kami dalam satu kumpulan dah bincang. Kita semua sekarang mempunyai masalah masa sebab masa adalah satu perkara yang sangat berharga. Betul kan? Untuk kita, okey, lagi satu itu satu masalah tentang masa. Dan satu lagi, apa yang kita semua tahu, apa yang kita semua nampak, perempuan, wanita, tak kira umur, daripada muda hingga ke yang dah berusia, semua ingin kelihatan cantik, betul? Betul ke betul? Betul. Okey. Kemudian untuk side lelaki pula, lelaki, cuba bagi tahu saya, lelaki mana yang tak suka kereta? Lelaki mana yang tak suka motor? So kita lebih menjagakan kereta, penampilan kereta
lebih daripada diri kita sendiri kadang-kadang. Okey? Dekat situ adalah permasalahannya. Masalah terjadi bila kaum lelaki hanya ada masa weekend untuk godek kereta dia. Tapi pada masa yang sama, waktu yang ada tu adalah untuk kita luangkan masa bersama keluarga, bersama isteri. Okey? Kalau seorang suami nak pergi nak settlekan hal kereta dia, siapa je isteri nak ikut pergi mekanik, pergi bengkel kan, betul? Takkan nak duduk saja sidai lama-lama kat bengkel. So dekat sinilah kita ingin menyelesaikan masalah. Okey, boleh saya settlekan hal masing-masing. Jangan saya buka emas je. Jemput. Okey. Dekat sini masalah tadi adalah masa. So bila lelaki boleh settlekan hal kenderaan, hal kereta, dalam masa yang sama perempuan pun boleh pergi mencantikkan diri di spa kami. So dekat sini apa masalah dia kat situ? Kira kita dapat menyelesaikan masalah harian kita dalam masa yang sama, kita tidak membuang masa. Okey? Still suami isteri boleh spend time bersama dan masalah harian selesai. Lepas dah selesai, okey dah cantik-cantik, kereta pun dah cantik, boleh pergi shopping sama-sama. Sebab kalau pergi shopping sama-sama, lelaki memang okey lah akan ikut. Sebab kalau lelaki, kita nak pergi tunggu perempuan habis kat spa, kita orang pun boring. Betul? So, apa tajuk iklan yang kita akan war-warkan adalah pernah tak anda mengalami masalah di mana weekend tidak cukup masa? Satu hari bercuti di hujung minggu tidak cukup masa untuk menyelesaikan banyak perkara. Dekat sini kami ingin bantu anda untuk menyelesaikan perkara-perkara yang rutin kita selalu buat untuk hujung minggu. Perempuan mungkin akan pergi spa seminggu sekali, lelaki pun akan godek kereta dia seminggu sekali untuk kemas, untuk bersihkan, okey, cek apa minyak hitam ke apa benda semua. Semua datang ke sini akan menjimatkan masa anda, menjimatkan masa dan mendapat momen yang bahagia untuk suami isteri. Okey? Okey. Dia menjawab soalan dia tadi. Saya ambil masa sekejap. Bila kita buat iklan, sama ada di banner, media sosial, flyers, paper ke tak kisah, dia mesti ada headline. Betul tak? Okey. Kenapa perlu ada headline? Headline ni biasanya benda yang paling ketara kan, yang besar tulis. Kenapa? Kajian demi kajian sudah dibuat. Itu perkara pertama yang saya, tuan-tuan semua akan tengok dulu. Akan sekali imbas, zuf. So dekat sini kita kena attract, menarik perhatian. Kita kena guna konsep AIDA. Kalau sempat nanti saya ajar, AIDA. A, bila buat iklan, tarik perhatian. Sebab kita ditimpa dengan 1001 masalah, macam-macam datang, dum. Kalau kita tidak berjaya membuat headline yang menarik, dia akan skip. Jadi itu soalan saya tadi. Fikirkan, apa kita nak tulis headline? Anda tidak ada masa? Okey, mungkin kan? Tetapi kita akan tarik general. Boleh dikatakan semua orang tak ada masa ni, kecuali orang yang duduk di Kampung Nami, Kedah, banyak masa kot. Contoh je lah kan. Okey, nampak? Jadi kita kena fikirkan, kalau kita tak berjaya cari headlines, maksudnya masalah dalaman yang kita cuba selesaikan tu dia agak blur. Sebab challenging, sangat mencabar bila kita nak tarik headline, nak menarik perhatian orang. Workshop dia ada di Malaysia, berdaftar tahun 2017 ada sebanyak 25,000 workshop di Malaysia. Pergi kat pekan, kita akan nampak workshop. Dan kebanyakan pemilik kereta dia akan pergi ke satu workshop. Kita buka yang baru, kena ada alasan yang sangat kuat untuk dia datang. Okey, saya tak kata salah atau betul. Kat sini tak ada salah, tak ada betul. Kita belajar dan kita improvise. Okey, itu soalan yang kena fikirkan. Sambung.
Macam mana nak menjual pula? Katakan tadi dah berjaya lah, kita berjaya buat headline, tarik perhatian orang yang suami dia nak baiki kereta ataupun nak maintain kereta, dan isteri dia nak bersolek ataupun nak groom. Jadi dua-dua datang. Dia akan datang, dan macam mana kita nak pastikan dia tak patah balik pergi workshop lain? Ataupun seorang pergi workshop lain, seorang lagi pergi kedai solek yang special sebelah. Okey, kepastian jualan apa yang telah kami bincangkan dan kami percaya dalam diri setiap rakyat Malaysia, dia sentiasa ingin mencuba benda yang baru. Okey, kalau saya rasa semua pernah rasa kot, pernah alami. Kita nampak satu kedai makan ni viral, sangat viral, tapi bila kita datang makan, biasa je rasa dia. Pernah tak sesiapa mengalami situasi macam tu lah? Sebab to be honest, saya sendiri pun macam tu. Kita tengok, baru lah satu kelainan. So, kekuatan kami kat sini adalah kelainan. Tak nampak lagi mana-mana workshop yang menyediakan servis untuk para wanita sekali. So, dekat sinilah kita punya kekuatan kita, dengan kelainan tu untuk kita menarik bagi new customer untuk merasai pengalaman macam mana rasanya pergi keluar suami isteri weekend, dapat settlekan kereta, dapat settlekan grooming. Okey? Dan kedua, sebab korang bersaing, kita masih belum nampak lagi konsep macam ni yang diadakan di dalam Malaysia. So, orang akan datang ke bengkel dan spa kami lah. Yang ketiga, kita akan memberikan jaminan kualiti. Okey, jaminan kualiti dari segi barang-barang spare part, dari segi kemahiran pekerja, dari segi ruang, keselesaan, barang-barang yang untuk digunakan ketika grooming. Okey, seterusnya kita akan masuk ke kepastian kualiti. Okey, kita akan pergi ke keempat, iaitu pastian kualiti. Yang pertama, kita akan dapatkan pekerja yang berkualiti, yang mahir, yang boleh buat apa-apa saja. Mana tahu ada contoh dekat workshop, aircon rosak ke apa ke, dia tahu macam mana nak buat. Okey, yang kedua, ruang yang selesa. Okey, dekat workshop tu mungkin kita akan sediakan kerusi ke apabila macam dia tengah tunggu kereta siap kan. Adalah untuk lepak-lepak duduk dulu. Ada minuman free pun ada pak, minuman percuma last sekali. Lagi added. Okey, yang ketiga, mesra pelanggan. Okey, kita orang punya pekerja mungkin akan bermesra, beramah, temurabah ke benda kan. Manalah tahu kan, tanya kerja mana, duduk mana, betul tak? Spotting. Kita kena spotting, baru orang suka. Macam abang tu senyum. Betul tak? Okey. Okey, yang keempat ialah waranti. Mungkin kalau ada barang-barang yang rosak ke, nanti kita akan memberi waranti kepada dia selama setahun mungkin. Kita akan ganti balik. Okey, yang kelima, barang yang berkualiti. Semua barang yang bukan barang-barang kopi ori lah. Kita pakai barang ori. Yang keenam, tu abang tu minta minuman percuma, ada. Wi-Fi tak ada bang? Bagi air percuma nak wifi. Okey, yang last sekali ialah kepastian untung. So, yang pertama ialah kurangkan kos. So, dekat workshop dan spa ni, kita orang akan kurangkan kos tapi memaksimumkan keuntungan. Kita orang dia yang first kurangkan kos sebab kita orang workshop dan spa tu dia dalam satu kedai.
kita dapat menjimatkan kos sewa kedai lah. Kos pengurusan. Kita buat minimize salary, maximize salary. Oh, okey, dia bagi tu cakap. Sabar, belum buka soalan sekejap. Sekejap. Sabar sekejap je. Tamat je. Ada lagi 2 soalan untuk tamatkan cepat. Okey, untuk pastikan untung tu kita satu je untuk pastikan untung kita perlu make sure harga jualan tu melebihi daripada kos. So macam mana kita nak jadikan harga jualan lebih kepada kos? Kos kita perlu kurangkan. Dengan macam mana nak kurangkan kos? Satu, sebab kita ada 2 kedai pada satu tempat. Contohnya satu tempat sewa boleh kurangkan. Kos pengurusan juga kita boleh kurangkan. Selain dan contohnya kos periklanan juga kita boleh kurangkan dengan kita keluarkan membership atau package tahunan. Maksudnya kos iklan tu sekali je kita keluar, and then membership sale yang selepas tu kos periklanan sudah tak ada. Okey. Dah Okey. Tadi ada soalan puan. Apa soalan dia? Spa jenis apa? Spa dengan workshop, repair kereta. Repair muka dengan repair kereta. Husband and wife lah. Sekali Okey. dia boleh servis. Siapa ada soalan lagi? Silakan. Cukup. Ada belah dalam. Di situ kita dapat kurangkan kos. Sebab biasanya kalau kita okey. Dengar dulu. Kalau spa ni kita tahu dengan keluar bela mandian lah apa bagai segala macam ni. Mak nenek. Kita dah jimat. Pelanggan tak isu. Betul? Okey. Itu soalannya. Contohnya kita buat satu tempat. Maksudnya contoh satu pintu tak cukup, kita ambil 2 pintu. 2 pintu tak cukup, kita ambil 3 pintu. Okey. Nanti. Kalau asing, contohnya satu kedai workshop bersendirian, dia buat satu tempat, and then kedai salon sendirian, dia buat satu tempat, dia dapat harga lain. Tapi bila kita owner, kita ambil 3 pintu, automatik kita boleh minta diskaun atas owner tu. Untuk 3-3 tu, mungkin dia boleh kurangkan kos. Okey, baik. Tak apa. Mereka tentu ada alasan mereka tersendiri. Soalan yang baik. Soalan abang kita dia tanya tadi, dia terfikir memerlukan ruang yang luas apa semua. Simple saja. Sekarang ni siapa semua dekat sini yang ada kereta angkat tangan? Okey, ditakdirkan dia orang pergi buka dekat you all punya taman. Siapa yang akan pergi angkat tangan? Angkat cepat. Cepat angkat. Serius, ini ya, honest. Maksudnya bila workshop tu dibuka, kita nak pergi tempat dia. Kita rasa kita perlu ada something yang dia tawarkan yang selama ni tuan-tuan atau puan-puan perlukan. So tolong angkat tangan, tu je. Okey, lulus lah, tepuk tangan. Business ni bukan masalah kita syok sendiri. Orang nak ke tak? Kalau nak, maksudnya akan sukses lah. Itu je. Jadi survey. Jadi dia orang tawarkan. Saya harap tuan-tuan memang genuine lah kan. Okey. Terima kasih